Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharapkan pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat. Baik, kita akan meneruskan pelajaran kita dalam tajuk reka bentuk mekanikal pada kali ini. Okey, sebelum tu kita nak ulang semula pelajaran yang kita telah pelajari pada minggu lepas, iaitu definisi reka bentuk mekanikal. Okey, apa itu reka bentuk mekanikal? Reka bentuk mekanikal ialah komponen yang berfungsi untuk mengubah tenaga atau memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, minggu lepas juga kita dah tengok komponen-komponen mekanikal, iaitu gear, pautan, tuas atau tuil, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu dan rantai. Okey, cikgu harap semua pelajar-pelajar telah dapat mengingat nama komponen-komponen tersebut serta fungsinya. Okey, pada kali ini kita nak mempelajari dua subtopik, iaitu yang pertama menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, sistem mekanikal merupakan suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi dan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Gabungan komponen mekanikal yang mempunyai pelbagai fungsi terdapat dalam satu produk mekanikal. Maksudnya, dalam sesuatu produk, satu produk mekanikal ada beberapa komponen mekanikal. Sama ada gear, takal, tali sawat, aci sesondol dan sebagainya. Maksudnya ada banyak komponen mekanikal. Apabila diberi atau digerakkan, sistem mekanikal akan menggerakkan keseluruhan produk tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kita boleh tunjukkan, kita boleh faham bagaimana sistem mekanikal berfungsi dengan raja di bawah. Input, proses dan output. Baik, untuk memahami fungsi sistem mekanikal dengan lebih jelas, kita ambil contoh produk basikal. Terdapat pelbagai komponen mekanikal pada sebuah basikal dan setiap komponen itu mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Pada raja ni, awak boleh tengok ada banyak komponen pada basikal. Ada banyak komponen. Tapi cikgu nak awak fokus kepada komponen-komponen mekanikal yang cikgu highlightkan warna merah tu. Komponen-komponen dia. Brake, handle, pedal dan roda. Komponen-komponen ni, komponen-komponen pada basikal ni mempunyai komponen mekanikal yang mempunyai fungsi tersendiri. Kita tengok handle. Handle ni adalah bertujuan ataupun fungsi dia untuk mengawal haluan basikal. Dapat digerakkan dengan bebas kerana menggunakan galas berbola. Pada komponen handle ni ada komponen mekanikal galas berbola, ball bearing, yang memudahkan untuk kita gerakkan arah basikal tersebut. Sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Baik, komponen yang kedua, bahagian yang kedua pada basikal ialah brake. Brake bertujuan atau berfungsi untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal. Pada komponen brake ni ada komponen mekanikal tuas. Menggunakan konsep tuas, iaitu digunakan pada pemegang pencengkam brake. Yang kita pegang pada pencengkam brake pada roda tu. Komponen yang ketiga ialah pedal. Pedal ini digunakan untuk menggerakkan basikal apabila dikayuh.
Okey, rantai dan gear digunakan untuk penghantaran kuasa. Okey, dan komponen yang keempat adalah roda. Roda membolehkan basikal bergerak lancar. Pada roda ada komponen mekanikal galas berbola yang membenarkan roda berputar dengan mudah. Okey, di sini kita lihat ada berapa komponen mekanikal. Pada handle ada galas berbola Ada galas berbola. Pada brake ada komponen mekanikal tuas. Pada pedal ada rantai dan gear. Dan pada roda juga ada galas berbola. Setiap komponen mekanikal ni mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, kita lihat rajah fungsi ni Okey, input adalah pada pedal dan ankle. Maksudnya tempat yang kita pijak pedal tu, okey, bersambung pada ankle. Bila kita kayuh basikal, apa yang jadi proses? Gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai. Okey, maka berlaku pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal. Okey, output dia apa yang terjadi? Tayar belakang pusing menggerakkan basikal. Okey, gergalas atau pada tayar membantu mengurangkan geseran. Gergalas berbearing pada tayar membantu mengurangkan geseran. Okey, kalau tak ada galas berbola ni, gergalas ni, tayar tu bila dia berpusing akan jadi panas. Okey, contoh kedua untuk kita faham fungsi komponen mekanikal pada produk. Okey, kita boleh lihat pada produk monopod. Okey, monopod handphone yang kita guna untuk ambil gambar selfie atau wifi tu. Okey, pada produk monopod kita boleh lihat ada dua komponen mekanikal, iaitu pautan dan juga gelongso. Pautan tu adalah pada bahagian pemegang telefon bimbit, pemegang handphone tu. Okey. Gelongso pula adalah pada batang monopod yang boleh ditarik keluar dan juga dipendekkan mengikut fungsinya. Okey, rajah fungsi dia. Okey, input gelongso yang terdapat pada bahagian batang dan pautan bahagian pemegang. Okey, yang kita boleh guna untuk dipanjangkan ataupun dipendekkan. Okey, apa yang berlaku proses dia? Gelongso pada bahagian batang monopod boleh digerakkan turun atau naik untuk dipanjangkan. Bahagian tersebut berpaut antara satu sama lain dan bahagian pemegang telefon diletakkan. Okey, apa yang terjadi? Output dia, batang monopod boleh bergerak ke atas dan ke bawah, dipendekkan atau dipanjangkan. Bahagian pautan pedal pemegang telefon. Okey, gelongso mengurangkan geseran pergerakan dua bahagian rod yang mempunyai saiz berbeza. Okey, baik, kita ke pelajaran yang seterusnya. Subtopik seterusnya, menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal produk yang dipilih. Okey, proses reka bentuk bermula dengan melakukan beberapa lakaran awal. Okey, idea kemudiannya berkembang untuk memenuhi kehendak dan citarasa pengguna. Semasa membuat lakaran, elemen dan prinsip reka bentuk diambil kira untuk memastikan gadget tersebut memenuhi kehendak pengguna, manakala fungsi utama mesti dikekalkan. Okey, dalam subtopik ni, pelajar-pelajar kena fikir satu gadget yang dipilih. Okey,
kamu kena buat lakaran 3D reka bentuk gadget tersebut. Okey, sebagai contoh. Okey, kita tengok contoh dalam buku teks. Okey. Situasinya setelah reka bentuk mengenal pasti gadget yang perlu dihasilkan pada basikal, maka proses reka bentuk bermula dengan melakukan beberapa lakaran idea awal. Okey. Mula kita nak jana idea lakaran reka bentuk pada lampu basikal. Okey. Buat beberapa lakaran. Gunakan teknik-teknik yang kita dah belajar pada bab lakaran tingkatan 1. Okey, oleh sebab basikal digunakan pada waktu siang dan malam, maka pereka bentuk perlu mereka bentuk gadget pencahayaan yang boleh diletakkan di hadapan basikal tanpa mengubah struktur rangka sesebuah basikal. Gadget pencahayaan akan diletakkan di bahagian handle basikal. Okey, ni lampu pada bahagian depan basikal tersebut. Okey, gadget yang dihasilkan akan menggunakan komponen mekanikal, gelongsor, pautan dan tuas. Okey, kena pasti apakah komponen-komponen mekanikal yang kita akan gunakan pada produk tersebut. Okey, kalau dalam rajah lakaran ni kita gunakan gelongsor. Okey. Tuas ataupun pemegang kunci itulah, pemegang yang mengunci pemegang lampu tu. Okey, dan juga pautan yang memegang lampu. Okey. Jadi tugasan pelajar-pelajar, apa yang awak kena buat adalah, okay, yang pertama, selepas video ni, pelajaran ni, lengkapkan lembaran kerja dalam Google Doc. Kemudian, hasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang mempunyai komponen mekanikal yang anda pilihlah sendiri. Okey, boleh pilih. Anda cuba fikir apa gadget yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Contohnya macam tadilah, monopod. Okey, ataupun boleh tengok video yang cikgu sertakan lah. Boleh buat pembuka tin ke. Okey, tengok apa maksud gadget dan juga contoh-contoh gadget yang dihasilkan. Okey, awak cuma hasilkan lakaran sahaja dulu lakaran 3D. Okey, awak boleh buat dalam buku lakaran ataupun boleh gunakan digital drawing awak boleh lukis pada komputer. Okey, kemudian kongsikan lakaran tersebut pada link yang cikgu sertakan. Okey, kita akan kongsi bersama rakan-rakan yang lain. Okey, kalau ada masalah boleh rujuk pada cikgu. Okey, nanti cikgu akan bantu. Okey, terima kasih.